Kita teruskan dengan video macam mana nak membina histogram dan poligon kekerapan. So, histogram ni ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Okay. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Okey, jadi first step kita tengok contoh 3 teruslah, okey. Okey, so kita ada jadual kekerapan sini menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. So, dia suruh kita lukis histogram dan poligon kekerapan menggunakan, okey, nak lukis histogram atau poligon kekerapan, kena baca soalan not data macam mana. Okey. Pada histogram dan poligon kekerapan, kita ada paksi mengufuk dan paksi menegak. So, skala kita ni, kita tak boleh buat ikut suka. Kita kena baca soalan. Soalan kata skala macam mana kita kena ikut. So, untuk soalan ni, dia kata bahawa skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk ialah paksi ni. Okey. Dan pada histogram, paksi mengufuk ni ialah sebenarnya nilai sama ada titik tengah atau selang kelas atau sempadan bawah atau sepadan bawah dan sepadan atas lah maksud dia. Ada 3 nilai ni kita boleh gunakan sebagai paksi mengufuk. Jadi, kalau kita guna titik tengah, maksudnya, okey, untuk selang kelas yang pertama, titik tengah 74.5, kita kena lukis titik tengah, maksudnya dekat palang ni kita kena tanda di tengah-tengah palang. Kita pun tanda 74.5. Next ialah 84.5. Kita tanda 84.5. Seterusnya ialah 94.5 lah. 94.5, 104.5, 114 dengan 124.5. So, tu cara dia kalau kita guna nilai titik tengah sebagai nilai pada paksi mengufuk. Okay. Seterusnya ialah nilai selang kelas pun kita boleh guna. Selang kelas yang ni 70 hingga 79. So, cara tulis dia ialah letak 70 hingga 79 tu di bawah palang betul-betul. Jangan pergi masuk palang orang lain. Okey. So, 80 hingga 89 dia akan duduk di bawahnya. 80 hingga 89. Tulis tu bagi muat-muat. Okey, dan yang terakhir sekali 120 hingga 129 kita akan tulis 120 hingga 129. Okey, tu nilai yang kedua yang kita boleh guna. Nilai yang ketiga yang kita boleh guna ialah sempadan. Okey. Sempadan macam yang contoh tunjuk ni ya. Untuk palang yang pertama ni maksudnya nilai yang berada di depan ialah sempadan bawah dan nilai yang berada di belakang ialah sempadan atas. Jadi untuk selang kelas yang pertama ni sempadan bawah ialah 9.5 sebab tu dia tulis sini 9.5. And then yang kat sepadan atas 79.5 dia akan tulis di sini. Okey. Jadi untuk palang seterusnya kita dah tulis kat sini 79.5. Betul lah kan? Untuk palang yang kedua 79.5 ialah kita punya sepadan bawah. So kita tinggal nak tulis sepadan atas sahaja bagi palang kedua iaitu 89.5. Dan seterusnya lah sampailah sepadan atas selang kelas yang terakhir sekali 129.5. Okey. Tu cara tulis nilai pada paksi mengufuk. Tetapi cikgu nak relate dengan apa maksud dia 10 ni pada paksi mengufuk. Cikgu kata tadi paksi mengufuk kena guna titik tengah atau selang kelas atau sepadan. Habis tu 10 ni apa? Okey, 10 ni ialah saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Ni, saiz selang kelas kan 10 ni untuk skala, setiap skala ni. Macam mana nak tahu 10 cikgu? Boleh guna 80 tolak 70. Dapat 10 kan? Ataupun 89 tolak 79. Dapat 10 juga. Atau kaedah ketiga ialah sempadan atas tolak sepadan bawah. Pun akan dapat 10. Apa yang cikgu buat ni? Saiz selang kelas ni yang cikgu explain dekat video ni tadi. Ni dekat video ni. Dekat working ni, kaedah ni. Tu maksud 10 kat situ. Okey, tu maksud 10 pada paksi mengufuk tu maksudnya ialah saiz selang kelas dia 10. Dan
Bukannya kita tulis, bila kita nampak 10 tu, kita pergi tulis 10, 20, 30. Bukan lah. Tu bukan. Pada paksi mengufuk bukan macam tu. Paksi mengufuk sama ada titik tengah, selang kelas atau sepadan sahaja. Dan 10 ni bermaksud selang kelas dia. Okey. Kalau kamu guna titik tengah, okey, berapa beza setiap titik tengah ni? 10 kan? 845 tolak 745. 10. Tu maksud dia 10 tu. Kalau kamu guna selang kelas, selang kelas macam cikgu cakap tadi lah. Okey. Selang kelas ni pun beza dia 10. Sempadan. Sepadan atas dan sepadan bawah memang beza dia 10. Tu maksud 10 kat situ. Okey, cikgu terang banyak kali ni sebab memang ramai orang suka buat silap tang tu. Okey, selesai cerita pasal paksi mengufuk untuk histogram. Now nak pergi kepada paksi mencancang. Dia kata 2 cm kepada 10 buah kereta. Okey, paksi mencancang ni barulah kita tengok 10 buah kereta 2 cm. 2 cm ni 10 kotak kecilnya. 10 buah kereta. Barulah kita guna 10, 20, 30. Okey. So, bila kita dah label, pastikan label ni betul. Okey, and then kita akan lukis palang pada histogram. Cikgu suka guna titik tengah. Okey. So, kalau cikgu akan lukis, okey, titik tengah 74.5 kat sini. Okey, 74.5 bilangan kereta dia 5. So, kita naik je lah. Tarik ni kira 5 kotak. Sebab 0 hingga 10 kiraan dia 111 kan. So, kalau 5 kira 5 kotak lah. 5. Yang dia sambung tepi. Histogram tak boleh ada gap antara palang-palang. Okey, tak boleh ada gap antara palang-palang. Mesti guna pembaris. Lukisan kena kemas lah sebab pakai pembaris. Okey, dan kalau boleh-boleh tinggallah gap ni sikit. Okey, tinggal sedikit gap, ruangan kosong. Gap ni pula, kalau kamu punya palang ni, jarak dia ialah 10 kotak. Ialah 10 kotak sebab 2 cm kan? 10 kotak, 10 kotak, 10 kotak, 10 kotak. So, yang ni pun kalau boleh gap yang sama juga lah. 10 kotak juga. Kita nak bagi nampak kemas. Okey. Tu selesai histogram. Now, poligon kekerapan. Okey. Poligon kekerapan, kalau soalan bagi suruh lukis histogram, kemudian dia suruh lukis poligon kekerapan atas histogram tu, senang sahaja. Cara dia ialah, okey, histogram telah kamu lukis tu, kamu tanda X dekat tengah-tengah palang tu. Pastikan mesti berada tengah-tengah lah. Mesti tengah-tengah palang. Okey. Poligon kan, dan depan ni pun kena buat palang ni. Sebab poligon ni bentuk dia mesti membukit. Membukit tu maksudnya, okey, kalau ni paksi X, dia mesti duduk. Dia mesti jumpa ni. Dia kena start paksi X. Naik-naik dia mesti turun pun mesti di paksi X. Dia tak boleh. Dia tak boleh tergantung gitu. Tak sentuh, tak boleh. Dia mesti bertemu nah di paksi X. So that's why kita kena tanda juga X ni kat tengah-tengah, di depan dan di belakang. So, ambil pembaris nah. Poligon kekerapan, ambil pembaris, sambung titik ni. Kemudian, ambil pembaris lagi, sambung titik ni. Kemudian, sambung titik ni dan seterusnya sampailah habis. Itulah poligon kekerapan yang ada pada histogram. Lepas tu macam mana pula kalau nak lukis poligon kekerapan yang tak berada di histogram? Maksudnya soalan tak tanya histogram, soalan terus tanya lukis poligon kekerapan. Okay, so cara dia akan jadi macam ni. Pada contoh 4. Okay. So, pertama sekali tengok skala. Okay, tengok skala dia kata paksi mengufuk 2 cm kepada 5 saat. Okay, 5 saat ni maksudnya saiz selang kelas dia 5. Okay, tengok ni. 50 tolak 45 dapat 5. Poligon kekerapan kita guna paksi mengufuk guna titik tengah sahaja. So, kalau kita dibagi selang kelas, dibagi kekerapan, macam mana nak kira titik tengah? Okey, cikgu ulang balik. Titik tengah, cara dia nak kira ialah ambil had bawah tambah had atas bahagi 2. Kita akan dapatlah titik tengah untuk saiz selang kelas tu. So, nampak tak titik tengah kita ni? 47, 52, 57. Kita tanda dulu. Okey, tanda situ 47. Tanda 52, 57, 62, 67, 72, 77. Tanda dulu pada paksi mengufuk. Kemudian pada paksi mencancang dia kata 2 orang peserta 2 cm. So 2 orang peserta maksudnya sifir 2 lah. 2, 4, 6.
Okay, gap dia mesti 2 cm. 2 cm lah. 2 cm ialah 10 kotak kecil. Okay, kemudian kita plot. Cara nak plot. Okay, ni apa ni? Part penting yang cikgu lupa nak bagi tahu kamu. Okay, kamu tengoklah soalan. Soalan dia bermula dengan selang kelas 50 hingga 54. Iaitu kat sini. Ni yang soalan bagi. Soalan bagi kat sini. Soalan bagi sekat tu je. Okey, ni yang soalan bagi. Pasal tak ni? 50, 54 sehingga 70 hingga 74. Sini soalan bagi. So, kenapa kita kena adakan satu selang kelas kat atas, satu selang kelas kat bawah? Okey, untuk table, kalau kamu tak buat pun, okey, katakanlah kamu bila kamu baca soalan, kamu just buat table yang bahagian yang soalan bagi sahaja kan? Okey, kamu buat setakat ni sahaja. So, bila kamu buat setakat tu sahaja, kamu punya graf, okey, kita label titik tengah 52, nombor 2. Okey, 52, nombor 2. Okey, kat sini. 57, 3. Okey, kamu buatlah 57, 3. Sini, sampai last sekali. Titik tengah 72, 4. 72, 4. Okey. Kamu pun ambil baris kamu. Sambung. Okey. Betul tak poligon kekerapan kamu macam ni? Salah. Sebab apa? Sebab cikgu kata poligon kekerapan tak boleh terapung macam ni. Dia kena tarik kaki dia pergi ke X. So, kamu tengok ni. Antara X dengan X ni, dia ialah 10 kotak kecil kan? So, kamu dengan 10 kotak kecil, kamu pergi ke depan ni, kamu tandalah X1 dekat paksi X. Sama juga dekat X yang terakhir ni, kira 10 kotak kecil, P tanda 1 dekat situ. Supaya kamu punya poligon kekerapan akan mencacap pada paksi X. Okey. Jadi, itulah maksud satu ruangan kosong di hadapan, di atas, dan satu selang kelas di bawah tu. Itu merujuk kepada titik yang ni. Titik depan ni merujuk kepada selang kelas yang pertama ni. 45 hingga 49. Kosong. Belakang peserta kosong lah sebab duduk di atas paksi X. Kosong. Titik tengah 47. Kita pun tulislah satu titik tengah di hadapan. Kita boleh bajet kan. Kita tengok ni. Kita tengok kita punya titik tengah ni. Tengok nombor dia. 52, 57. 62, 67. 72. Kita boleh tahu 77. Ataupun kita kira je 52 hingga 7 hingga 57 5. Yang ni pun 5. So 72 tambah 5 dapatlah 77 tu. Betul? Nilai 77 kat sini. Yang atas pula 52 tolak 5 dapat 47. P tulis 47 kat situ. Okey? Jadi jadual ni untuk yang penambahan di atas dan di bawah ni, kalau tak nak tulis pun tak apa. Yang penting dekat poligon kekerapan ni nampak yang poligon kekerapan kamu ialah bentuknya macam bukit. Yang menyentuh paksi X. Tengok ni penjelasan dia. Tambah selang kelas dengan kekerapan sifar sebelum selang kelas pertama dan selepas selang kelas terakhir. Okey.